So pagi ni kita akan banyak lebih pada strategi. Nombor satu dalam forex kita kena tahu apa? Trend. So hari ni kita akan tunjuk macam mana untuk selesaikan masalah trend. Nombor dua, lepas kita tahu trend, secara spesifiknya macam mana selesaikan masalah entry. Dan nombor tiga, kita kena TP. Tak TP kita dah entry, tak TP kita kena TP. Dan kemudian lepas take profit, cari entry baru dan kita mesti withdraw. Withdraw lah, kena keluarkan duit. Berapa ramai yang faham? Say yes. Saya nak kenalkan diri saya sedikit. Saya Jeruk Azrul. Saya merupakan forex trader sejak 2007. Alhamdulillah sekarang, sejak 2009 yang didevelop oleh salah satu yang anda datang program di BMA ni 2009 sampailah sekarang, iaitu dia menyelesaikan masalah trend dalam masalah entry. Kerana dua ni penting dalam kita punya trading plan. Dalam workbook ni, apa yang kita buatlah dekat depan ni ialah ada dia pasal kita punya setting indicator ni. Okey, yang bahagian kedua, kalau you tengok selepas setting indicator ni, kita ada terus kepada BBMA punya sistem strategi. Saya punya tugas ialah terangkan anda mengenai trading strategi BMA. Hari ini saya akan tekankan juga bagaimana cara untuk lihat trend dengan BMA. Lepas tu yang kedua, bagaimana untuk entry. Okey, ada open, high dengan close. So anda boleh tunjuk itu. So apa yang dimasukkanlah dia close di situ, price close. So close tu kena faham. Sebab ada dulu kadang-kadang kita bagi tahu student, okey, untuk you tahu di mana candle arah kukuh, dia mesti close di atas MA5, MA10 dan MACD. Kita bagi ayat macam tu contoh. Jadi kita pun kita berpendapat you semua faham maksud close. Tapi ada student yang pendapat, dia tanya saya tak jumpa pun close. Bila masa yang dia close dua tu. So saya macam agak, oh okey. So maksud close ialah candlestick tu close. Nombor dua ialah you kena faham maksud break. Maksud apa? Break. Break tu maksudnya dia close di atas ataupun di bawah. Sebagai contoh, kalau ada sesuatu di sini, katalah ini EMA 50, moving average 50. Kalau dia tutup di atas ini adalah close. Jadi mungkin juga body dia 100% di atas ni, mungkin body di atas ni. So ini juga dikatakan close. So close tu mungkin dia close 2-3 candlestick yang di atas ini. Berapa ramai yang faham saya? Yes. So itu yang dimasukkan close. So kunci utama ialah kena tahu open dan close. Lepas tu dia ada, katalah di bawah ni dia ada ekor dia. Ekor ni nama dia apa? Shadow. So apa yang masukkan dengan shadow? Dia punya low dan juga high. Dalam contoh sekejap lagi, kita akan tunjukkan iaitu konsep Bollinger Band dengan MA, dan kita akan bagi satu sampling. Contohnya kita akan kata ada EMA cross dan sebagainya. Itu adalah untuk kefahaman. Dalam BBMA yang ini khususnya O'Malley ni, iaitu kita fokuskan kepada candle to close di mana. Berapa ramai yang faham saya? Yes. Lepas tu yang kedua, you kena faham dalam forex dia ada juga support and resistance. So tengok saya tunjukkan. So ini adalah dia punya support resistance. Kadang-kadang bila kita dah masuk satu entry, katalah kita masukkan sell, setiap kali kita masuk, kita tak akan dapat price yang sama kerana itu nama dia spread. So broker ni dia perlu kepada LP, liquidity provider. Lepas tu dia terus dengan bank lah dan seterusnya. Okey. So support resistance dia ada dua jenis. Support resistance yang pertama ialah dia static. Mana tak bergerak-bergerak. Nombor dua ialah dynamic. Contohnya saya masuk insert indicator, saya masuk trend, saya masuk Bollinger Band, saya masukkan sekarang, saya tukar color hijau. Okey. So Bollinger Band ni ialah yang kita gunakan dalam ni. Setting dia default, anda boleh tengok dalam anda punya ni, anda boleh tebalkan ataupun kecilkan. Okey. Ini adalah juga sejenis support resistance yang dynamic. Maknanya dia bergerak. Pas bergerak dia bergerak, dia bergerak, dia bergerak. Berapa ramai yang faham saya? Yes. So Bollinger Band adalah kita punya basic kita yang pertama dalam BBMA. Bollinger Band, moving average. So Bollinger Band ni adalah support resistance yang dynamic. Tapi dalam kita punya, khususnya dalam punya kita content, kita tak panggil dia sebagai support resistance. So BB adalah dia mesti mempunyai fungsi dan tugas, iaitu mengawal pergerakan antara kenaikan dan penurunan. So maksudnya ialah, ini akan diterangkan secara terperinci. Maksudnya ialah dia akan cuba mengawal untuk naik dan juga penurunan. So dia boleh naik dan sebagainya. So kita akan tahu ini tempat dia. Broker ni bahaya juga sebenarnya. Jadi pada sama je kalau kita ada duit yang besar, banyakkan broker. Ada banyak kes dah berlaku. Kita ada trading plan, kita belajar trend, kita belajar entry, kita belajar TP, kita belajar withdrawal. Seterusnya you akan belajar bagaimana nak konsisten. Dan bila nak konsisten tu, apa konsep step by step untuk kita jadi konsisten. Sebab you takkan boleh konsisten kalau you terlalu depend kepada duit forex. Pasal you desperate nak. Kadang-kadang ramai orang struggle bukan pasal tak tahu teknik, bukan tak tahu entry, emosi. Pasal apa emosi? Pasal desperately nak. Okey, seterusnya ialah saya nak terangkan konsep dalam candlestick ni juga you kena faham, iaitu konsep time frame. Ini adalah kunci kepada trading nombor 2. Nombor 1 ialah candlestick close. Nombor 2 ialah time frame. Berapa ramai yang faham saya? Yes. Dalam time frame, apa yang you perlu tahu ialah dia ada pelbagai jenis time frame. Kalau sekarang ni saya buka di H4, kita kata kunci kepada trading you mesti tengok H4 untuk dia punya GPS. Dalam 1 hour dia ada berapa candlestick dalam 1 hour? Dia ada 4. Sebab ini kunci kepada kejayaan anda pada forex. Kalau saya tekan M15, apa maksud dia? Maknanya dia ada
setiap 15 minit. So dia kena kali lah sampai ada 4 jam. Maknanya kalau saya buka daily dia ada 6 lah, 6 kali. So maknanya kena faham macam tu. Berapa ramai yang faham saya? Yes. Dalam candlestick ni kita akan masuk juga, contohnya ialah indikator tadi. Dalam candlestick setiap jam ni kita juga masuk indikator. So bila you lihat dekat sini, kalau di H4 indikator Bollinger Band dia pun ada dekat sini kan. Kalau kita tekan H1 dia ada tak? Ada. So dia ni boleh berubah-ubah ikut time frame. Setiap kali kita buka time frame berbeza, dia akan bagi maklumat yang berbeza. Okey. Sekarang ni bila saya buka, contohnya saya buka sekarang di weekly, maknanya dia ada weekly lah. Maknanya setiap minggu kita akan tutup candlestick tu. Okey, sekarang ni saya nak bagi tunjuk cara untuk tengok dia punya kekuatan. Nombor satu ialah you kena faham, iaitu untuk trade dengan selamat, pasti gunakan sekurang-kurangnya H4 ke atas. Kita ada jenis time frame. So dalam time frame yang kita buat lah, kalau you orang yang harian trading, kita gunakan H4 dan H1 sebagai kita punya petunjuk market. Gunakan tu H4, H1 at least minimum, dan kita entry sekurang-kurangnya di M15 ataupun M5 lah. So ini adalah intraday. Kalau anda main harian, trade harian, maknanya kalau kerja sibuk dan sebagainya tak ada masalah, tunggu H4. Macam saya tunggu daily dan weekly. Kan orang kata bapak lamanya nak tunggu. Tak lama kalau kita buka semua pair. So intraday H4, H1. Lepas tu you ada juga yang jenis suka scalper ataupun scalping lah, iaitu biasanya kita guna at least M15, M5, M1 ataupun H1, M15 dan juga M5. So ini scalper, ambil sikit-sikit. So pips dia biasanya antara mungkin 10-20 pips ataupun mungkin 30 pips ikut trend, dan juga intraday 30 pips ke dia boleh pergi sampai 300 sekarang. Saya antara intraday dengan swing, iaitu kita panggil dia swing. Swing ni maknanya kita guna H4 ke atas lah. Contohnya daily, weekly dan juga monthly. So dia punya TP dia biasanya 300 ke 500. So maksudnya bawah 300 tu confirm. Sebab tu saya main weekly dengan monthly. Sebabnya bila dia pergi je, saya confirm dalam tangan 200 pip. Dia boleh pergi jauh, tapi biasanya saya akan tutup dekat situ. Sebab saya nak konsisten. Saya bukan nak banyak ke, saya nak duit sebenarnya. So maknanya kita kena practical. Yang keempat ni dia position trader lah. Sekarang ni kita nak duduk kat mana. So you kena ada satu trade methodology, method. Dan nombor dua ialah you tahu duit you berapa you nak sebulan. Sebab kalau you dah tahu berapa you nak sebulan, you akan pecahkan you nak trade dekat mana kat sini. You nak trade hari apa, pukul berapa, time frame berapa. So dalam mati time frame ni, you boleh entry menggunakan single time frame. Okey, sekarang ni saya nak ceritakan ialah fungsi Bollinger Band tadi. Saya kata apa? Mengawal kenaikan dan penurunan. So mid BB adalah sebagai middle Bollinger Band. Ini berfungsi sebagai garis pemisah antara kenaikan dan penurunan. Ini akan diterangkan secara detail. Saya sekarang ni bagi framework dia untuk trading strategi. Yang kedua ialah you tahu itu kita ada indicator trend, moving average. Kita ada MA5 dan MA10. Moving average 5, MA10. Apa fungsi dan tugas MA? Tugas MA5 adalah sebagai entry awal. Keyword dia adalah entry awal. You tulis sebagai entry awal. Ini tempat entry kita. So you belajar konsep retest tadi kan? Test. Dia test, maknanya dia test. Setiap kali test kepada MA5 adalah sebagai entry awal. Yang kedua, MA10 adalah entry pengukuhan, sebagai mengukuhkan entry. So maknanya solid entry MA10. Sebab tu ada yang lama-lama dia buang je MA5. Dia tunggu MA10 sebab dia nak kukuh je. Tetapi sayang kalau kita buang MA, kerana jarak di antara MA5 dan 10 adalah zone entry. Sebanyak orang terlepas kat sini, dia adalah zone entry. Kalau you rasa keliru apa maksud dan sebagainya, tak apa, kita akan jelaskan kemudian. Dalam BMA lagi satu lah, dia ada beza antara signal dan setup. So diagram ni adalah yang beza je. Sebab orang tanya, apa yang rahsianya BMA? Rahsia BMA bukan di BB dan AA ataupun setting ni. Rahsia dia lah di diagram BMA. So apa yang dimaksudkan dengan diagram? Dalam BMA kita ada satu konsep kita panggil, kita kena anticipate dan react ataupun participate. Abang Omar suka ayat guna participate lah. So maknanya kita kena tahu dia nak bergerak ke mana dulu, dan kita tunggu. Bukannya kita kejar. Kita kena tunggu signal dia. Maknanya kita kena setup dia. Maknanya okey, dia dah jadi je, baru kita masuk line. So jadi apa yang kena buat, ada beza signal dan setup. Kita kena tahu beza antara signal dan setup. Nombor satu dalam BBMA, nombor satu ialah kita panggil extreme. Dia ada extreme sell ataupun extreme buy. So extreme ni, extreme ialah signal. Signal awal menandakan trend mula berakhir. So maknanya cara kita nak masuk ialah kita tunggu trend mula berakhir dulu. Kita tunggu di extreme. Tetapi bila kita kata mula berakhir, dia berakhir ke belum? Belum, dia mula berakhir. Maknanya kita dah tahu signal awal. So extreme adalah bermaksud dia signal awal menandakan trend mula berakhir. Dan bila dikatakan extreme tu, ciri-ciri dia ialah bila moving average keluar daripada Bollinger Band, kemudian dia akan berlaku reverse candle. Okey, apa yang dimaksudkan dengan reverse candle? Kalau anda lihat di sini, ini adalah
MA keluar daripada BB, dan ini dikatakan ekstrim. Dia mesti ada candle reverse. Candle reverse ni maknanya kalau dia ada satu bull, dia akan kena ada satu lagi reverse. Jadi kalau dia retest, itu adalah entry kita lah. Jadi ini adalah signal. So signal awal perubahan trend adalah ekstrim. Okay, so lepas ekstrim, dia ada satu kita panggil TP wajib. TP ialah take profit, maknanya kita kena exit kalau kita masuk. So ekstrim ni dia ada TP wajib. Apa maksud wajib? Mesti ambil, maknanya bukan sunat lah. Lepas tu dia ada apa? Dia berlaku MHV. MHV. Apa yang dimaksudkan MHV ialah market hilang volume. Apa yang dimaksudkan dengan volume? Pergerakan dia, betul pergerakan. Perasan tak dia tulis volume 23144? Volume adalah, nampak kat sini dia tulis volume kan? 23144. So volume dia ada dua jenis. Satu ialah dikatakan market hilang volume bila satu candlestick tu besar, tiba-tiba dia jadi kurus je badan dia. Dia tak cukup makan. So bila dia tak cukup makan, dia larat tak nak meneruskan perjalanan? Tak apa larat lah. So dia kena makan dulu lah. So ini juga dimasukkan sebagai, you kena faham, ini juga dia dah hilang volume, hilang nak makan dia. Nombor dua ialah dimasukkan dengan hilang volume tu ialah bila candlestick tu close di dalam BB. So close tu maknanya sekarang ni candlestick ni kat luar ke dekat dalam Bollinger Band? Luar. Bila dia di luar, candlestick tu nama dia sebagai candlestick momentum. Apa dia maksudkan candlestick momentum? Dia kuat lagi. Maksud secara spesifik, candlestick momentum, definisi kita ialah market mempunyai kekuatan untuk teruskan perjalanan. Maknanya kalau kita nampak candlestick tu keluar di atas BB macam ni, keluar di atas macam ni kan, so apa yang berlaku ialah kita kena clear, iaitu dia ada kekuatan untuk teruskan perjalanan naik ke turun? Naik. So nampaknya dia keluar, kita tahu dia naik. So candlestick momentum, CS momentum adalah signal untuk menyatakan dia nak naik lagi. Sebab sini dia ada tricky. Biasanya dekat sini dia boleh berlaku ekstrim, dia boleh berlaku candlestick momentum. Sebab tu kita kena jelaskan, dia kena masukkan dalam ciri-ciri dia, iaitu kita ada ciri-ciri setiap setup ni. So candlestick momentum adalah dia akan meneruskan perjalanan. So basic kepada BMA, candlestick tidak boleh close di luar BB. Sekiranya close, dia akan jadi momentum yang kita belajar tadi. Itu basic yang pertama. Basic yang kedua ialah MA tidak boleh close di luar BB. Sekiranya dia close, dia akan jadi extreme. Itu je fundamental kita. Okey, selepas tu turun kepada MHB, dia akan jadi candle arah. Candle arah ni ada dua, dia ada kukuh dengan tak kukuh. So candle arah adalah juga signal. Dia tunjuk arah. Kita nak pergi makan, kita akan tunjuk arah. Tapi kita pergi ke tak lagi? Dia adalah arah. So entry di mana? Di M5, M10. Okey, so dia ada signal arah. Selepas CS arah, dia akan berlaku re-entry. Dia akan berlaku re-entry. Re-entry maknanya entry. Kita entry. Kalau kita sebut entry je, kita tahu entry kat mana? M5, MA10. Lepas tu dia akan berlaku momentum. Apa maksud momentum? Market masih meneruskan perjalanan. So apa ciri momentum? Candlestick close di luar BB. Okey, lepas tu bila dia berlaku momentum, momentum ni signal ke setup? Signal kan? Okey, signal. So dia terus kita masuk kat situ ke? Tak kan? Kita tunggu re-entry balik. So ini adalah full cycle. Ini yang dimaksudkan sebagai anticipate. Kita bukan tengok market tu ni ke mana. Tak ada. Kita dah tahu ini berlaku ekstrim. Lepas tu jadi apa? TP wajib dulu. Lepas tu dia jadi MHB. Lepas tu dia jadi kendaraan. Lepas tu dia jadi momentum. Lepas tu dia jadi entry. Maknanya selagi mau entry sampai ke sudah lah. Beberapa yang faham saya yes? Ini adalah beauty dia BMA ni. Kita anticipate. Kita bukan tengok lepas ni lagi mana, agak dia naik turun. Tak ada. Kita dah tahu dia nak buat benda ni. Beberapa yang faham saya yes? So you kena faham benda tu. So maknanya apa yang tu perlu sekarang, tahap pertama ialah hafal. Okey, you tengok contoh ni. Okey, di sini kalau you perasan, untuk market downtrend dia bermula ekstrim dari dekat atas. Kalau market uptrend dia bermula daripada bawah. So maknanya ialah kalau ekstrim berlaku, kita dikatakan dia habis balik cycle dia bila berlaku ekstrim semula. Berapa ramai yang faham saya yes? Dia kena set dia. Dia kena set dia. Kalau dia ada extreme sell, kita nak kata dia nak naik, bila dia kena ada berlaku apa? Extreme buy balik. So extreme ditutupkan baru complete cycle dia. Selagi dia tak ada, selagi itulah dia takkan. Sebab extreme adalah signal awal menandakan perubahan trend. Signal awal, trend mula berakhir. Okey, ingat benda ni. Nombor dua ialah MHV. MHV adalah setup. Setup tu kita bukan entry ya, maknanya setup untuk entry. Signal setup entry berbeza. Entry di M5, MA10. Setup ialah formation setup selepas ada signal Ada signal, dia ada setup. Signal setup lain. Signal tak masuk. Setup kita pun tak masuk, tapi kita dah tahu, dah confirm. Yes, dah bagi hint. So kita entry di MA5, MA10. Berapa ramai faham saya yes? So signal berlaku pada ekstrim, lepas tu dia akan berlaku TP wajib, lepas tu dia berlaku MHV. Apa maksud MHV? Market hilang volume. Okey, definisi
definisi MHV? MHV ialah menandakan market baru memulakan perjalanan. Maknanya dia ada extend, dia kata signal awal. Lepas tu MHV tu dia nak confirmkan, dia nak mulakan perjalanan dia. Dan pengukuhan trend, keyword dia pengukuhan trend berlaku di candle arah. Sebab tu salah satu entry yang beauty adalah re-entry. Kalau you fokus ni saja, insyaAllah profitable lah. Cuma mungkin perlu pengetahuan, pengalaman dan juga praktis yang berterusan. Berapa ramai yang faham saya? Yes. So rahsia BMA lah pada diagram BBMA, kita anticipate, kita bukan participate. Kita bukan masa tu jadi kita tak tahu nak buat apa, sebab kita nak prepare awal. So cara nak prepare awal lah, kita buat backtest. Backtest tu kita akan ditunjukkan sekejap lagi. Alright, tugas saya lah nak bagi framework. You tahu mana nak entry sekarang? Di MA510, iaitu pada retest. Itu entry yang selamat, kita guna multi-time frame. Alright, so itu saja sebab ini adalah benda penting. So kerangka ni, you kena faham, kerangka ni penting. Multi-time frame, candlestick close dan juga beberapa benda yang lain lah.